Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull rasul wa ma'mul ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Jawharul Munazzam pada menerangkan keistimewaan Rasulul Azam sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala, berkata Ibnu Sadu' rahimahullah taala, min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam anna kulla dabbatin rakibaha baqiyat ala qadri alladhi kanat alaihi wa lam tahram bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, setengah daripada keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah binatang yang pernah ditunggangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kekal keadaannya seperti mana semasa ia ditunggang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan tidak menjadi tua dengan keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini adalah satu daripada mukjizat yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW. Ialah apa? Ialah keberkatan yang Allah Taala kurniakan kepada sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Apa sahaja binatang yang disentuh oleh Nabi, yang ditunggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak kekal, dia tidak akan berubah menjadi tua, bahkan dia akan kekal dalam keadaan yang mana Nabi SAW tunggangi dia. Bahkan keberkatan tersebut dapat dirasai semenjak Nabi SAW baby. Kalau kita baca di dalam sirah, ketika mana Sayyidina Halimatus Sa'diyah ingin mengambil Nabi SAW untuk bawa balik ke kampung dia, kan, perkampungan Bani Sa'ad. Jadi kalau kita tahu perkampungan Bani Sa'ad ni jauh, kan, jauh, iaitu di kawasan dekat Taif dan di atas lagi. Jadi siapa yang biasa pergi umrah dan pergi ziarah Taif, kita boleh bayanglah macam mana keadaan. Nak pergi Taif tu kan berbukit bukau, okey, dan perkampungan Bani Sa'ad tu ke depan lagi, lebih depan daripada kawasan yang kita pergi ketika mana kita pergi ke Taif. Jadi Halimatus Sa'diyah ketika mana dia on the way datang ke Mekah, dia tertinggal daripada kawan-kawan dia. Okay. Kawan-kawan dia yang lain semua, mereka punya binatang tunggangan laju dan orang ke depan. Jadi tertinggallah Halimatus Sa'diyah kat belakang. Sebab apa? Sebab keledai dia ni tak larat, kan, keledai tua mungkin, dan satu juga kena faham ketika itu musim kemarau. Jadi dia punya tunggangan dia tak cukup makan, tak cukup minum dan sebagainya. Jadi menyebabkan dia lemah. Tetapi ketika mana on the way balik, binatang Halimatus Sa'diyah mengatasi semua binatang-binatang tunggangan yang lain. Jadi semua orang pelik, Halimah, orang tanya, kan, Halimah, awak beli apa, binatang tunggangan baru ke? Maka kata Sayyidina Halimatus Sa'diyah, dia kata tak, ni yang sama. Jadi apa jadi, kan? Kenapa tiba-tiba okey pula? Tadi on the way datang, kan, on the way datang teruk. Okay. Dia datang ni nampak lemah sangatlah, okay, nampak lemah sangat dan sangat teruk. Tapi bila balik, dia sangat bersemangat dan lebih laju daripada binatang-binatang yang lain.
Sebab apa? Sebab ketika itu dia sedang ditunggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Jadi benda itu dirasai sejak daripada zaman Nabi baby lagi kan, yang kita panggil sebagai irhas. Okay, benda ni keajaiban yang berlaku kepada seorang yang bakal Nabi. Dia tak Nabi lagi, tapi bakal Nabi. Baik, so keberkatan itu dirasai oleh binatang-binatang tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pun dalil yang menunjuk atas bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dihinggap atasnya oleh lalat, maka iaitu telah menyebutkan dia oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala dalam kitabnya Asy-Syifa, dan juga oleh Al-Azfi di dalam kitab Maulidnya, anna min khasaisihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana la yanzilu alaihi dhubab. Artinya bahawa di antara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Dan telah menyebutkan juga oleh Ibnu Saba' rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Khasa'is dengan lafaz annahu lam yaqa' alaihi thiyabihi adh-dhubabu qattu. Artinya bahawasanya tidak pernah hinggap atas pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam oleh lalat sekalipun. Jangan kata badan, pakaian pun tak pernah. Ya. Dan beliau menambah lagi, anna min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam anna al-qummal lam yakun yu'dhi. Artinya bahawa di antara keistimewaan Nabi SAW ialah kutu tidak pernah menggigitnya. Okey. Ini semua boleh tengok dalam kitab Al-Khasaisul Kubra karangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Baik. Al-Allamah Az-Zurqani rahimahullah dalam syarah Mawahib Al-Laduniyah berkata bahkan darah baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dihisap oleh nyamuk, dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah digigit oleh kutu sekalipun rambut dan janggut baginda Nabi SAW ni agung. Maksudnya panjang dan juga tebal. Okey, walaupun panjang dan tebal tetapi tidak ada kutu. Okey, tidak ada kutu, tidak ada segalalah apa-apa yang kita sebutkan daripada benda yang biasanya berlaku kepada orang yang berambut panjang. Kemudian berkata Nazim, jadi itu adalah kelebihan baginda Nabi SAW yang keempat. Nah, sekarang kita nak masuk kelebihan yang kelima. Kemudian berkata Nazim rahimahullah tabaraka wa ta'ala, بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولم يرى ولا يرى أثر بول منه في علني. Artinya baginda Nabi SAW melihat dari belakangnya sama seperti baginda SAW melihat daripada depannya, dan tidak pernah kelihatan kesan air kencing baginda Nabi SAW di atas permukaan bumi. Baik. Keterangan pada bait ini, Nazim rahimahullah telah menyatakan keistimewaan Rasulullah SAW yang kelima dan keenam. Terus daripada 10 keistimewaan dan keistimewaan baginda SAW, iaitu yang pertama, annahu sallallahu alaihi wasallam yanzuru min waraihi kama yanzuru min amamihi. Artinya bahawasanya baginda Nabi SAW melihat daripada belakang seperti mana baginda SAW melihat daripada depannya. Okey, dari belakang Nabi nampak sama macam depan. Okey, maksudnya jelas tu sama macam melihat dari depan ni kan, kita tak perlu kepada alat bantuan yang lebih kan. Maka begitulah juga Nabi tanpa menoleh pun Nabi boleh nampak daripada belakang. Yang keenam iaitu apa? Annahu sallallahu alaihi wasallam ma dhahara qawluhu 'ala al-ardi qattu. Artinya bahawasanya baginda Nabi SAW tidak pernah kelihatan air seninya Nabi SAW ni di atas permukaan bumi. Baik. Apa dalilnya? Dalilnya ada pun dalil yang menunjukkan atas bahawasanya baginda Nabi SAW melihat dari belakangnya seperti mana baginda melihat daripada depannya, maka iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis famous, hadis masyhur. Ia daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tarawna qiblati hauna fa wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wa la sujudukum inni la arakum min wara'i dhahri. Okey, artinya apa maksudnya? Nabi SAW bersabda, adakah kamu melihat kiblatku di sini? Demi Allah, rukuk dan sujud kamu tidak terselindung daripada penglihatanku. Sesungguhnya aku melihat kamu dari belakangku. Jadi ini ialah ucapan Nabi SAW sendiri. Nabi sendiri yang cakap. Maksudnya memang Nabi nampak daripada belakang. Okay? Memang Nabi nampak apa yang kat belakang. Seolah-olah macam Nabi ada mata lah kat belakang. Okay? Adakah mustahil? Tak mustahil pun. Okay? Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Allah Ta'ala kulli syai'in qadir. Okay? Dan telah mengeluarkan oleh Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, inni imamakum fala tasbiquni birruku'i wala bisujudi fa inni arakum min amami wa min khalfi. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah imam kamu, maka janganlah kamu mendahului rukuk dan sujudmu daripadaku, kerana sesungguhnya aku melihat kamu dari depanku dan belakangku. Okey. Jadi ini keistimewaan Nabi SAW yang tidak ada pada orang lain. Nabi boleh nampak di belakang sama macam Nabi tengok ke depan. Tanpa menoleh pun Nabi boleh nampak. Mungkin ada orang rasa macam ya, apa benda ni kan pelik, dan nama pun mukjizat. Okay, nama pun kelebihan, dan benda tu tidak mustahil akli. Okay, benda tu tidak mustahil akal. Dan kita boleh buat apa? Yalah, boleh buat kanta yang mungkin 360 ke apa kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lebih aula kan, lebih utama untuk mencipta makhluk dia yang paling mulia atas kelebihan yang dia nak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat sahaja kan, macam mana. Dan kita sendiri pun kadang-kadang bagi apa, macam ada sixth sense kan, kita boleh rasa kat belakang. Dan kita ni ada kita punya apa, zone lah, kita punya zone kan. Maksudnya kalau orang mendekat kepada kita dari belakang, kita boleh rasa. Tak tahu lah, terutama orang yang mengamalkan martial arts kan, orang yang mengamalkan seni bela diri, dia develop, kita panggil apa, defense zone kan. Maksudnya even dia tak nampak, dia boleh rasa ada orang datang, boleh rasa. Benda tu untuk orang biasa yang berlatih pun boleh tahu. Jadi apalah sangat kan, untuk Allah Ta'ala jadikan Nabi SAW boleh tengok direct, nampak, tak ada masalah pun kan. Kita kata zaman sekarang ni kita ada macam-macam apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ada kanta pembesar, kita ada kanta boleh tengok jauh, kita ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa tu, kita ada alat untuk tengok benda yang di sebalik sesuatu kan. Yalah, kita ada apa, contoh CT scan kan, kita boleh tengok benda yang tak nampak lah dari luar kan. Okay. Orang mungkin ada apa tu, sekarang ada kanta apa tu yang thermal punya lens kan, so boleh tengok. Yalah, kita tahu cerita polis ke apa kan, nak masuk rumah dia tengok pergerakan daripada thermal punya ni. Jadi benda-benda tu manusia develop kan ya, pun boleh kita tengok kemampuan tersebut. Maka apalah sangat untuk Allah Ta'ala memberi kemampuan kepada Nabi SAW untuk lihat daripada belakang kan? Jadi benda tu lagi tak mustahil. Baik, kemudian dan ketahuilah wahai muhibbin, bahawa Rasulullah SAW juga dapat melihat dalam gelap gelita seperti mana baginda SAW melihat di dalam terang. Telah meriwayatkan oleh Ibnu Adi Al-Baihaqi dan Ibnu Asakir daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara fi adh-dhalma'i
kama yara fi dhawi. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baginda sallallahu alaihi wasallam melihat di dalam gelap seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam melihat di dalam terang. Dan telah meriwayatkan oleh Imam Baihaqi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara bil laili fi dhulmati kama yara fi an-nahari fi ad-dawi. Artinya adalah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, baginda sallallahu alaihi wasallam melihat di dalam kegelapan pada waktu malam seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam melihat dalam terang pada waktu siang. Jadi kita ni kalau malam tak nampak, kan? Kalau tidak ada cahaya tak nampak. Kita tak faham lah apa maksud tak ada cahaya tu zaman sekarang, kan? Sebab apa? Almost apa ni, sentiasalah pada kita ni ada cahaya, kan? Tapi cuba bayang, kan, 40-50 tahun dulu lah, siapa yang dah hidup 40-50 tahun dulu, kan? Ketika mana akses elektrik ni tak banyak, kan? Akses elektrik ni tak banyak. Orang zaman dulu lepas isyak dah tidur. Betul? Kenapa? Sebab tak ada elektrik, kan? Dah tak ada lampu, dah gelap, dah buat apa? Betul? Dah tak nampak apa dah. Jadi cuba bayang macam tu. Jadi ketika itu kita nak keluar pun payah, kan? Nak keluar pun payah, kena ada torchlight. Sekarang ni tak ada torchlight pun kita boleh jalan dari satu tempat sebab apa? Jalan cuma penuh lampu. Tapi contohlah kalau jalan tu tak ada lampu, hari itu pula tidak ada bulan, kan tak boleh nak jalan. Betul? Kita boleh nampak sebab apa? Ada bulan, ada matahari paling kurang. Kalau tak ada lampu jalan pun ada lampu ada cahaya bulan, kita boleh jalan lagi. Tapi kalau tak ada cahaya bulan, cahaya bintang pun tak ada, kan? Mendung tentu. Okey. Lepas tu kita tak ada lampu apa-apa, macam mana nak nampak? Kita tak nampak apa, gelap kita, kan? Cuba tuan-tuan pergi tengah laut waktu malam, kan? Walaupun kita tak ke tengah laut sangatlah, tapi kat laut lah, kan? Dan kat laut tu tak ada lampu, tak ada cahaya apa-apa, memang tak nampak apa, kan? Tak nampak apa, gelap, macam-macam boleh jadi. Betul? Macam-macam boleh jadi. Ketika itu baru kita faham apa tu sebenar kegelapan, kan? Setakat yang kita ada, yang kita setakat blackout sikit-sikit ni, kan? Tak ada apa pun. Bukanlah tak ada apa, maksud saya itu ialah masih ada cahaya lah, kan? Kita tutup lampu bilik, lampu aircon ada lagi, kan? Nampak lagi. Betul? Ada lampu handphone dan sebagainya, kita ada lilin dan sebagainya. So kita masih ada cahaya. Tapi bayangkan ketika mana tak ada cahaya tu, walaupun tak ada cahaya macam tu, Nabi SAW tetap nampak seperti mana Nabi boleh jalan ketika siang, Nabi pun boleh jalan waktu malam. Jelas di sisi Nabi SAW. Baik. Dan ada pun dalil yang menunjukkan atas bahawasanya, okey, air seni Nabi SAW ni, saya guna perkataan air seni lah, walaupun di pengarang gunakan perkataan air ni lah, okey, air kencing, kan? Tapi yang lebih sesuai itu kita dengan Nabi SAW ni, kita pakai bahasa yang paling baik lah, okey. Jadi maksudnya baul Nabi SAW tu, kita panggil apa, air seni tu, baginda Nabi SAW tidak pernah kelihatan di permukaan bumi ini. Maka iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Okey, ini satu kitab hadis sahih yang ditulis selain daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi para ulama setelah Imam Bukhari dan Imam Muslim ada yang menulis kitab sahih juga, cumanya tak sama level lah. Okey, level kesahihan dia tu tak sekuat hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, kan? Dia sahih juga tapi tak sampai level tu, dan dia perlu disemak lah. Kalau Sahih Bukhari itu tak payah semak apa, okay? Sebab dia dah disemak oleh beribu-ribu ulama sebelum kita lah, okay? Sejak dari zaman Imam Bukhari sampailah ke zaman sekarang, orang yang belajar ilmu hadis semua dah tahu dah. Sebab tu ketika kami belajar hadis dulu dengan guru kami, kan, Syekh Husni Ginting almarhum rahimahullah ta'ala, kan, untuk latihan dia bagi Sahih Bukhari. Dia kata kenapa bagi Sahih Bukhari ni, sebab senang lah, nak bagi awak nampak je lah latihan. Kalau betul-betul tak payah pakai Sahih Bukhari, kan, dia bagi kita lagi.
Okey, kalau kita betul nak tahu status hadis kan, dia jangan pakai Sahih Bukhari lah sebab confirm sahih. Ya kan? Dia tak payah kita buat kajian pun confirm sahih. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selain daripada Imam Bukhari, ada seorang imam nama dia Imam Al-Hakim. Okey, Imam Al-Hakim ni dia punya apa? Dia buat satu kitab nama dia Mustadrak. Mustadrak ala Sahihain ni maksudnya apa? Dia buat istidrakat, maksudnya dia mengeluarkan hadis sahih yang tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam bab yang sama, tapi hadis tu sahih, tapi tidak dibawa dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim pun tak ada. So dibawa keluar tu. Tu hadis apa ni? Imam Hakim. Al-Mustadrak itu Imam Hakim. So orang biasalah quote daripada Imam Hakim ni. Tapi saya tak pastilah orang baca kita lagi kita Imam Hakim ni. Kecuali orang yang betul-betul serius lah belajar ilmu hadis. Biasanya kita ni dah terhadkan pembacaan kita pada 6 kitab sahaja kan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah kan. Tetapi sebenarnya bagi orang yang betul-betul nak belajar hadis, dia kena baca semua lah. Okey, dia kena baca semua. Baik, jadi dia kata di dalam Mustadrak ala Sahihain ni, daripada Laila, daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li qada'i hajatihi. Fadakhaltu falam ara shay'an wa wajadtu rihal miski faqultu ya Rasulullah inni lam ara shay'an. Qala sallallahu alaihi wasallam innal arda umirat an takifathu minna ma'asyiral anbiya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk untuk menunaikan hajatnya. Kemudian aku pula masuk, maka aku melihat aku tidak melihat sesuatu pun dari kesan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarkan, malah aku mendapati bau harum kasturi. Maka aku bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku tidak melihat apa-apa pun melainkan bau kasturi yang wangi. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bumi ini diperintahkan supaya menyembunyikan najis dari kami golongan anbiya. Baik. Berkata Al-Faqih Al-Allamah Syekh Mansur Al-Buhuti Al-Hambali rahimahullah dalam Kishaful Qina. Okey, Kashful Qina, wal najisu minna tahirun minhu sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dia kata apa? Dia kata apa yang keluar daripada kami adalah najis, manakala daripada Rasulullah SAW adalah suci. Ini satu pendapat para ulama. Dia dalam masalah ni tuan-tuan, pertama ulama ada khilaf. Okey, pada perbahasan ni menjadi khilaf di kalangan para ulama. Okey, jadi ada para ulama yang mengatakan mengatakan apa sahaja yang keluar dari Nabi, apa sahaja yang keluar daripada tubuh Nabi, walaupun daripada kubur ataupun dubur, maka itu ialah suci. Ini apa yang disebutkan oleh sebahagian para ulama. Tapi ada ulama lain yang tak bersetuju dan mengatakan tak, sama saja apa yang keluar dari Nabi dengan kita itu hukumnya sama. So saya nak bagi tuan-tuan faham benda ni memang ada khilaf. So tak payah gaduh lah. Okey, tak payah gaduh. Tuan-tuan akan jumpa perbahasan ni dalam kitab-kitab fiqh. Tuan-tuan akan jumpa perbahasan ni dalam kitab-kitab hadis. Akan jumpa. Kalau tuan-tuan baca kitab yang besar-besar, yang tebal-tebal, memang akan sampai pada masalah ni. Contohnya kalau dalam kitab, even kitab Jawi, dia dibahaskan. Contohnya dalam kitab Sabilal Muhtadin, kitab fiqh, kan, tengok dalam bab najis, dia akan sebutlah masalah tu. Di sisi kita, di sisi hak kita, benda tu najis. Tapi di sisi hak Rasulullah SAW, kalau ingin ikut pegangan pengarang, dia mengatakan maksudnya apa yang keluar dari Nabi itu suci. Sebab tu dia kata di sini Imam Buhuti dia kata apa? Dia kata apa yang keluar dari kita ialah najis, tapi apa yang keluar dari Nabi SAW ialah suci. Wa yajuzu an yustashfa bi bawlihi wa damihi lima rawahu Daruqutni anna Ummu Aiman syaribat bawlahu faqala idzan la taliju an-nar batanaka lakinnahu dha'if. Baik. Jadi dia kata apa? Artinya
Jadi dia kata dan harus berubat dengan air kencing dan darah baginda Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni bahawa Ummu Aiman radhiyallahu anha meminum air kencing baginda Nabi SAW. Jadi dia tuan-tuan dia kena faham macam ni. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mungkin ada orang dia kata, ish, biar betul kan, ni nampak macam ekstremis sangat sebab ada orang dia tak faham jadi dia nampak benda ni macam hulu, berlebih-lebihan. Tapi tuan-tuan kena faham macam ni. Yalah, seperti mana yang Sayyidatina Aisyah sebut kan, dia tak bau apa-apa. Cuba kita kalau kita kencing, kita tak basuh kan, kita kencing dekat toilet kan, kita tak basuh kan, bau busuk. Betul? Bau busuk, bau amonia tu kan kuat, orang sakit hidung bau. Tetapi apa yang keluar dari Nabi SAW sebenarnya wangi. Peluh Nabi sahaja lebih wangi dari kasturi kan? Peluh ni apa? Peluh ni kan ialah bahan kumuhan. Betul? Kumuhan, benda yang kita exert daripada diri kita untuk bersihkan diri kita daripada benda yang kotor. Okey, itu sahaja dah wangi. Jadi kalau peluh Nabi wangi, maka tak pelik jugalah apa yang keluar daripada kemaluan Nabi juga ialah wangi. Jadi ketika mana Ummu Aiman dia minum tu, kita kena faham, mungkin dia tak tahu. Dia tengok ada bekas, sebab kena faham dia kalau Nabi buang air dalam rumah, maksudnya Nabi buang air dalam bekas sebab rumah Nabi mana ada toilet. Zaman dulu mana ada toilet, tuan-tuan. Kalau nak pergi toilet, dia kena pergi tengah padang pasir. Dia kena bayang macam tu lah. Sebab rumah Nabi kan sebelah masjid. Jadi dia dan rumah orang zaman dulu mana ada toilet dalam rumah. Semuanya keluar rumah. So kalau nak buang air besar memang akan keluar rumah. Tapi kalau setakat nak buang air kecil, maka dia buang air dalam bekas saja, terutama waktu malam. Kan? Waktu malam kan gelap, mana nampak. Macam mana nak pergi kan, kena gigit dengan ular dan sebagainya kan, macam-macam perkara boleh terjadi. Kita serang dengan orang dan sebagainya, kita serang hendak kan. Jadi sebab itu dibuang air dalam rumah sahaja. Baik. Jadi bekas daripada bekas Nabi buang air itu diminum oleh Ummu Aiman. Baik. Jadi itu benda yang diriwayatkanlah oleh Imam Daruqutni, dan riwayat itu banyak. Okey, riwayat masalah ini banyak. Cuma betul lah dia kata apa? Cuma riwayat dia dhaif. Jadi kalau kita tak nak percaya pun, dia tidaklah sampai bahawa kita ni kufur, tak. Okey, tetapi nak sebut apa? Nak sebut bahawasanya riwayat itu ada. Okey, riwayat itu ada. Kalau kita tak nak terima pun, paling kurang kita jangan menafikanlah bila dia orang cerita. Sebab kadang-kadang bila ada ustaz-ustaz kita cerita, kita dengar pelik sikit je, kita terus kata, ni ustaz ni tak betul ni kan. Tanpa menafikan, ada saja cerita yang mungkin kita kata terlampau payahlah untuk kita terima. Okey. Tapi benda tu kalau kita faham daripada perspektif dia, insya-Allah khair. Boleh? Jadi ketika mana Ummu Aiman dia minum tu, Nabi cari, tengok bila Nabi nak buang, Nabi tengok tak ada. Maka Nabi tanya, bagi Nabi SAW pun bersabda, jika begitu halnya, jika begitu halnya, api neraka tidak akan menjamah perut kamu. Okey, tetapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif lah. Okey. Dan semua hadis, kebanyakan hadis dalam masalah ni semua kebanyakannya dhaif. Boleh. Dan katanya lagi, walima rawahu Ibnu Hibban fi du'afa. Okey, dan demikian juga hadis yang telah meriwayatkannya oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ad-Du'afa. Ad-Du'afa ni kitab hadis dhaif. Okey, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma faragha min hijamatihi shariba damuhu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wayhaka ma sana'ta bid-dam? Qala ghayyabtuhu fi batni. Qala sallallahu alaihi wasallam, idhhab faqad ahdharta nafsaka minan nar. Baik. Jadi di dalam kitab Ad-Du'afa, hadis dhaif lah, Ibnu Hibban meriwayatkan suatu hari seorang budak telah membekam Nabi SAW. Setelah selesai berbekam, Nabi SAW suruh dia buang darah tu kan? Dia suruh dia buang darah tu. Tapi dia buat apa? Dia minum darah tersebut. Kan? Jadi ini pun sama jugalah. Jadi sebab itu timbul perbahasan tadi tu kan? Adakah sebab kita sebut darah dengan air kencing ni najis? Ya, mana boleh minum? Betul?
Sama kan kalau macam kita kan, kita mulut kita berdarah, jangan pergi telan darah tu kan, jadi vampire tuan-tuan. Tak adalah, maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hukum dia najis, haram, makan najis ni haram. Kalau tertelan apa macam mana kan, kita tak perasan. Tapi kalau memang kita dah sedar, kita kena buang kan, sebab dia ialah najis kan. Tapi yang ni kan sengaja minum, maka sebab itu kita sebut tadi, ulama bahas apa hukum sesuatu yang keluar daripada Nabi, dan sama ada darah ataupun ni, maka kita kata hukumnya ialah, sebahagian ulama kata hukum dia suci, tapi ada ulama kata tak, sama saja hukum dia. So di situ ada khilaf lah. Okey, kalau kita kata suci, masalah ni tak ada isu. Kalau kita kata najis, nak buat macam mana? Okay. Okey, nak buat macam mana? Maka tetapi Nabi SAW, Nabi tanya kat dia kan, dia minum, maka bersabda Nabi SAW, Rasulullah SAW, kesihan kamu, apakah yang telah kamu perbuat, yang lakukan dengan darah tadi? Jawab budak ni, aku telah melenyapkannya di dalam perutku. Kan Nabi suruh buang, dia kata saya dah buang lah dalam perut saya. Kan? Nabi tak sebut buang kat mana, Nabi suruh buang kan. Jadi saya dah buang dalam perut saya. Maka sabda Rasulullah SAW, pergilah kamu, sesungguhnya kamu telah menyelamatkan diri kamu daripada api neraka. Okay. Jadi pertama, Nabi tak suruh, tapi dalam masa yang sama juga Nabi tak marah. Jadi dari situ memberi indikasi apa? Okay. Jadi dari sini ulama ambil bahawasanya benda ni bukanlah satu benda yang pelik kan. Kita pelik zaman sekarang lah. Cuma masalah ni dia tak boleh apply pada semua orang. Jangan buat macam tu tuan. Okay. Sebab nanti ada masalah ni, dia khusus untuk Nabi SAW. Okay. Saya ingat waktu ketika mana masalah ni ada ustaz, ada syekh lah, Syekh Fuad Kamaluddin daripada Rembau kan, Negeri Sembilan. Dia tulislah kitab ni. Dia tulis kitab yang lebih kurang macam ni lah, dan bawa hadis ni. Maka Jakir panggil dia kan, Jakir panggil. Kenapa panggil? Sebab apa ni, yelah ketika tu ada orang baru lepas mengharamkan al-arqam. Jadi masalahnya apa? Dia kata bila kita bawa hadis-hadis ni, kita takut orang jadi ta'asub. Kan ta'asub. Yelah, kalau orang taksub ni macam-macam lah. Macam kita tengok orang yang taksub dengan ayah pin kan. Apa, tengok video yang dia share pasal ayah pin tu kan, minum air basuhan kaki dia semua kan. Benda tu kan, yelah, dibuat sebab apa? Sebab ketaksuban. Betul, kita sebahagian pelajar, kita memang ambil berkat daripada guru kita. Itu memang benda yang normal. Contoh tunggu minum air kan, ada baki air, kita akan ambil air itu biasa. Itu sebagai penuntut ilmu biasa kita nak ambil barakah daripada para ulama. Okay. Tapi tak adalah sampai kan basuhan air kaki dia tu kita nak ambil. Betul? Dia tak sampai lah tu. Ambil untuk basuh kaki kita juga tak ada masalah. Kan ambil untuk minum, Allah Alam. Okay. Itu satu benda yang kita tak buat. Tetapi itu untuk orang, untuk Nabi macam mana? Sebab tu kan dia jadi perbahasannya lain, dia tak boleh samakan. Dan untuk kita menafikan bahawasanya kita nak terus kata benda ni tak betul, tak boleh juga. Sebab apa? Benda tu ada riwayat hadis, tetapi kan dhaif, ialah masih hadis kan? Masih hadis. Jadi tak bolehlah tolak secara membabi buta. Kalau tuan-tuan dengar riwayat-riwayat ni, memang benda tu nampak pelik, tetapi Allahumma salli ala sayyidina, riwayat ni ada. Okey, tuan-tuan tak nak percaya, itu satu masalah lain. Tapi untuk tuan-tuan tolak kata benda ni tak ada, benda ni mengarut, diriwayatkan oleh para ulama. Okay. Guru kepada abang saya, Syekh Ahmad Haji Al-Azhari Hafizullah, dia kumpulkan semua riwayat ni dalam kitab fiqh, dalam kitab tafsir, dalam kitab hadis, dikumpulkan dalam satu risalah. Banyak, berpuluh-puluh tulisan para ulama tentang masalah hukum hakam masalah ni. Okay. So maksudnya apa? Maksudnya benda itu masyhur di sisi umat Islam, masyhur.
Cuma kita lah di Nusantara ni benda tu tak tersebar. Sebab apa mungkin kita ni ialah tak bersedia untuk faham banyak benda lah. Okey, wallahu a'lam. Kemudian berkata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, wa kana sirru fi dhalika ma san'ahu malakan fi ghaslihima jawfa. Okey, apa rahsia kenapa sampai macam tu? Rahsia keistimewaan ini disebabkan oleh dada baginda sallallahu alaihi wasallam pernah dibasuh oleh dua malaikat, sehingga segala lebihan fudalat najis daripada jasad Nabi SAW dihukumkan suci. Hari ini pendapat Imam Ibn Hajar radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, ini juga yang disebutkan oleh Syekh Mansur Al-Buhuti dalam kitab dia Kashful Qina' tadi. Begitu juga yang disebutkan oleh As-Sayyid Muhaddisul Haramain, Muhaddis Tanah Hijaz, itulah Sayyid Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki seorang muhaddis yang wafat tahun 2004. Beliau dalam kitab beliau sebut benda ni. Kenapa, apa rahsia kenapa dihukumkan suci? Ialah kerana dada Nabi pernah dibasuh. Jadi kan dibasuh beberapa kali. Ada riwayat sebut 3 kali, ada sebut 4 kali kan. Nabi SAW, maka kesan daripada basuhan itu apa yang keluar dari Nabi itu hukumnya suci. Baik. Dan telah mengeluarkan oleh Al-Hasan bin Sufyan di dalam musnadnya, Abu Ya'la Al-Hakim, Ad-Darqutni dan Abu Nu'aim daripada Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha. Ini semua kita hadis. Dia berkata, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-laili ila fakharatin fi janibil bait fabala fiha faqumtu min al-laili wa ana 'atshanatun fasharibtu ma fiha falamma asbaha akhbartuhu fadhahika wa qala innaka lan tashtaki batnika ba'da yawmika hadha abada. Okey, kata Ummu Aiman, pada suatu malam Nabi SAW telah bangun menuju ke sebuah bekas di tepi rumah. Lalu baginda SAW membuang air kecil di dalam bekas tersebut. Aku bangun, Ummu Aiman kata, aku bangun pada malam tersebut dalam keadaan dahaga dan aku minum air yang terdapat di dalam bekas tersebut. Apabila tiba waktu subuh, aku memberitahu baginda SAW mengenainya. Lalu Rasulullah SAW pun ketawa dan bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan menghidapi sakit perut selepas hari ini selama-lamanya. Okey. Dan telah mengeluarkan oleh Abdul Razzaq daripada Ibnu Jurayj radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ukhbirtu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu fi qadahi fi ma'idan thumma yudau tahta saririhi faja'a fa idza al-qadahu laysa fihi shay faqala li imra'atin yuqalu laha barakatun kanat takhlumu ummu habibah ja'at ma'aha min ardil habasha aina al-bawl alladhi kana fi qadah qalat sharibtuhu qala sallallahu alaihi wasallam sihhatan ya umma yusuf wa kanat tukanna umma yusuf fama maridat qattu hatta kana maraduha alladhi matat fi. Dikhabarkan kepadaku, kata Imam Ibnu Jurayj, bahawa Nabi SAW membuang air kecil di dalam sebuah bekas daripada kayu dan kemudian diletakkan di bawah katilnya. Kemudian baginda SAW datang semula dan mendapati tiada suatu pun di dalam bekas tersebut. Maka baginda SAW bertanya kepada seorang perempuan yang dipanggil Barakah yang datang daripada tanah Habasyah, di manakah perginya air kecil yang terdapat dalam bekas itu? Jawab Barakah ni, aku telah meminumnya. Bersabda Rasulullah SAW, engkau akan mendapat kesihatan wahai Ummu Yusuf. Maka selepas itu dia tidak mendapat sakit sekalipun sehinggalah dia jatuh sakit kerana menghadapi kematian. Dan pada suatu riwayat yang lain pula, Rasulullah SAW bersabda kepada Ummu Yusuf radhiyallahu anha, laqad ihtadarti minan nari bihidari. Okey, artinya sesungguhnya engkau telah membenteng dirimu dari api neraka dengan suatu bentengan. Okey. So, ini semua sebahagian daripada riwayat yang ada tentang masalah ni. Dia ada banyak lagi riwayat-riwayat dan dia ada banyak lagi perbahasan tentang di dalam kitab-kitab. Jadi, saya benda tu macam mana tuan-tuan? Saya tak nafi bahawasanya ada sebahagian benda yang kadang-kadang diceritakan oleh sebahagian ustaz-ustaz
Ini benda tu pelik lah. Okey, pelik. Saya tak rafi. Dan ada benda yang kita dengar tu macam betul ke ni kan. Okey, betul ke ni. Jadi saya bukan jenis orang yang suka lah bawa cerita. Walaupun saya suka cerita. Kan, saya ni jenis orang yang suka. Yalah, semua orang, ramai orang suka dengar cerita kan. Okey, tetapi kita ni, yalah, kita boleh fikirlah cerita ni betul tak betul kan. Nah, betul. Maka sama juga dengan macam cerita macam ni. Dia ialah riwayat. Dia ialah riwayat. Betul tak betul tu satu masalah. Betul? Dia adalah satu masalah. Tetapi paling tidak benda ni diriwayatkan oleh para ulama. Okey, riwayatnya sanadnya lemah, riwayatnya lemah. Okey, so dia ada pilihan apa ni tuan-tuan nak percaya ke tak? Saya tak kata tuan-tuan kena percaya dan saya tak kata benda ni confirm betul sebab riwayat ceritanya lemah. Kan? Dia tak sampailah hadis sahih kan. Dia memang daripada awal kita sebut hadis-hadis ni lemah. So dia terpulang kepada tuan-tuan nak percaya ke tak nak. Okey, tetapi tanpa menafikan, jangan kita, cuma masalahnya apa, jangan kita menghina para ulama yang meriwayatkan benda tersebut. Sebab benda ni bukan saya mereka cerita kan, tuan kata ni pula kan, tak, ini benda yang diambil daripada kitab hadis. Kitab hadis kan? Kalau kita ambil daripada kitab hikayat Merah Mahawangsa, tu cerita lain lah. Tuan-tuan tak nak percaya, tak apalah. Hikayat hang tua, tuan-tuan memang saya ni hang jebat Ustaz, saya memang tak percaya tua-tua ni kan. Okey, itu tak apa, tak ada masalah, tuan-tuan tak kafir. Okey, hatta tuan-tuan tak nak percaya cerita-cerita ni pun dia tidak membawa kepada kufur lah. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina, jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita menafikan terus. Tuan-tuan tak nak percaya, masih cuma reserve. Saya tak percaya dalam benda ni, tapi boleh jadi betul. Sebab apa? Dia riwayat. Dhaif ni bukan bermaksud palsu, tak. Sebab tu ada seorang ulama dia kata apa, bahaya menyamakan hadis dhaif dengan hadis palsu. Okey, tak sama. Okey, dhaif masih ada nilai dia. Palsu betul, dia bukan hadis, dia rekaan. Tapi dhaif dia ialah kelemahan perawi, periwayat. Dan kalau dia hanya ada satu hadis, maka okey kita nak tolak. Tapi masalahnya kisah ni banyak. Kan? Banyak riwayatnya. Cuma di sini ialah sebab dia nak ikhtisar, maka diringkaskanlah. Tapi kalau tuan-tuan nak, memang ada kan himpunan periwayatan dan ulama bahas. Ulama sebelum tuan-tuan jumpa, sebelum tuan-tuan dengar kisah ni, ulama dah dengar dulu kisah ni. Jadi sebelum tuan-tuan persoal, ulama dah persoal dulu. Jadi sebahagian ulama terima, sebahagian ulama ada yang bahas lah. Kan macam kita sebut, ini najis ke ataupun suci. Ada ulama kata dah sama je. Najis, ada yang kata tak, dia suci. Kalau suci tak ada isu kan? Kita macam minum air kopi, macam minum air teh, hukum dia suci kan. So tak ada masalah. Habis tu kalau najis macam mana pula? Kalau kita kata najis, maka tetap kan, dia tak sama lah macam najis kita kan. Of course dia ada hukum najis tu terpakai pada Nabi SAW, tetapi bila benda dah orang buat, bukan Nabi suruh, itu kan kena faham. Nabi tak suruh. Dan bahkan kalau kita tengok dalam ni, semua ialah cerita tentang cecair. Tak ada cerita pasal kita panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang air, Nabi punya buang air besar dan sebagainya kan. Sebab itulah hadis yang pertama tentang Sayyidatina Aisyah tadi, ialah apa? Tidak ada kesan daripada apa yang Nabi buang tu di atas tanah. Sebab apa? Semua apa yang dikeluarkan oleh para Nabi semuanya akan ditelan oleh bumi. Untuk apa? Untuk jaga kemuliaan para sahabat. Okay? Sebab tu yang ada hanyalah air kecil. Sebab apa? Ialah mudah untuk ni kan dibuang dalam bekas saja. Tapi kalau air besar kan Nabi buang di tengah padang pasir. Okey, so benda tu memang bumi akan telan untuk jaga ni. Tapi yang ni ialah kes-kes yang tak sempat nak buang lah. Tu kan cerita dia tak sempat nak buang. Macam darah kan, bekak buang kan, ambil darah tu barulah nak buang. Jadi on the way nak buang tu, Nabi kan suruh buang, Nabi tak suruh telan. Jadi kena faham benda tu. Nabi tak suruh pun semua ni. Hanyalah perbuatan para sahabat. Betul? Dia ialah perbuatan para sahabat yang mana Nabi tak suruh. Nabi tak suruh. Tapi Nabi pun tak marah. Betul? Jadi fahamlah di situ adalah fadilat. Walaupun mungkin dia tak sama dengan fadilat macam kita punya air Zam-Zam, of course. Tapi maksudnya Nabi kata kalau kamu minum ni maka tidak terkena api neraka. Sebab apa? Jelas lah. Sebab ada juzuk daripada badan Nabi dan dalam badan mereka.
Itu kesan dia kan? Jadi apa sahaja daripada Nabi ni kan satu benda yang baik, walaupun secara zahir ini benda tubuh. Boleh tuan-tuan? Wallahu ta'ala a'lam. So itu satu benda yang saya, ialah masalah ni saya sebenarnya kalau tak baca kitab saya pun tak nak baca kan. Saya pun tak, saya jarang lah, saya tak pernah. Kalau dalam ceramah saya tak cerita lah benda ni. Tapi sebab kita baca kitab, amanah dengan kitab lah, so saya baca. Cumanya macam saya sebut tadi lah, tak nak percaya, tak nak percaya sudah. Okey, tetapi benda ni adalah riwayat hadis. Riwayat hadis dan diriwayatkan oleh para ulama yang telah dikenali autoriti mereka dalam hadis. Walaupun macam tu kita sebutlah dari awal benda tu cerita tu dhaif. Jadi tuan-tuan tak nak percaya pun masih ada ruang lah untuk tidak percaya. Tapi jangan sampai menghina para ulama, membakul sampahkan kisah-kisah ni. Sebab ada orang sikap ni macam tu. Jadi tak betul. Okay? Paling tidak kita tak percaya, tapi kita have respect lah kepada scholars kan. Dan ini antara tanda kejujuran para ulama. Mereka ni jujur dalam meriwayatkan kan? Walaupun nampak macam kisah ni, kalau kita dengar macam satu yang yelah, kalau tak riwayat pun tak ada isu pun. Tapi mereka ni amanah kan? Mereka amanah pada apa benda yang mereka dengar, pada apa benda yang mereka terima, maka mereka riwayatkan. Itu tanda amanah para ulama ridwanullah alaihim ajma'in. Boleh? Baik. Keterangan. Okay. Kemudian berkata Nazim rahimahullah ta'ala. Okay, kita berhenti sini dulu dah tuan-tuan. Dah syurur dah insyaAllah. So kita berhenti sini dulu. Yang baik itu datang dari Allah, dan itu datang dari Malaysia sendiri. Ada soalan? Dekat tu? Ya Arhamar Rahimin. Ada? Tak ada. Biasalah subuh. Okey. So insyaAllah nanti kita akan masuk pada kelebihan yang ke-7 dan ke-8. Okey. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat wa la yura dhidduhu fi syamsi dhu fatani. Wallahu a'lam. So kita tangguhkan di sini dulu tuan-tuan, yang itu datang dari Allah, dan itu datang dari kemadi saya sendiri. InsyaAllah kita sambung lagi pembahasan kita pada bulan hadapan. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.